Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita kembali semula dalam topik Laplace transform. Okey, sebelum ini saya telah pun menerangkan dan membincangkan mengenai the basic foundation of Laplace transform, di mana akhirnya kita akan memperoleh jadual LT, jadual Laplace transform seperti yang saya tunjukkan kat sinilah ya. Yang ini. Ni jadual Laplace transform. So, ini dia bentuk-bentuk umum yang akan kita gunakan dalam topik ini. Baik, untuk teaching video kali ini, kita akan melihat satu bentuk yang pertama dalam Laplace transform, iaitu yang dinamakan first shift theorem. Ya, first shift theorem. So, jadi dalam first shift theorem ini, dia akan highlightkan macam mana kita nak dapatkan Laplace transform dalam bentuk ini. Ini ya. Dalam bentuk ini. Iaitu apa ini? Ini adalah dalam Laplace transform itu, yang paling penting adalah dia ada eksponen. Ya, dia ada eksponen. Ya, dia ada eksponen. Lepas tu dia ada kawan dia. Kawan dia katakan ini adalah Ft lah. Okey. So, ini adalah bentuk pertama ya, bentuk pertama yang kita namakan sebagai first shift. Ya, first shift tu maksud dia ada eksponen ya, dia ada eksponen. Cumanya dari eksponen ini kita hanya ambil maklumat sahaja, iaitu apa maklumat tu? Ini, saya tulis dah ni. Dapatkan nilai A sahaja dari eksponen ini ya. Kita tidak akan buat Laplace eksponen ni tau. Walaupun dekat sini Laplace ni macam ni kan. Tapi apabila kita pakai first shift, maksud dia yang bahagian eksponen itu kita tidak akan buat Laplace dia. Kita hanya akan ambil nilai A nya sahaja. Contohlah eksponen 3t, maka A tu 3. Eksponen negatif 10t, maka A tu negatif 10. So macam tu. Ya. Okay, the only thing yang kita akan buat Laplace adalah yang kawan eksponen tu. Ini, yang Ft tu. Ini baru kita buat Laplace. So, notation ini kamu faham kot? Yang ni kan, dah saya tandakan warna biru ni. So, kawan eksponen ni, tak kisahlah dia bagi apa benda sekalipun. Dia bagi t ke, dia bagi sin ke, dia bagi sin hiperbolik ke. Yang kawan eksponen ini yang akan kita Laplacekan. So, kita buat ini dulu. Kita Laplacekan Ft tu, kawan itu. Katakan kita dapat Fs. Kan? Fs. Jadi, apabila kita dah selesai dapat Fs, baru kita buat Fs tolak A. Faham tak? Ini Fs. Lepas tu dapatkan Fs tolak A. Tapi kali ni yang A ni kita isilah. Iaitu A ni datang dari mana? Datang daripada eksponen tadi tu. Faham tak? Ya. So, kita kena dapatkan Fs terlebih dahulu. Fs tu datang daripada mana? Datang daripada kawan kepada eksponen. Yang inilah eksponen. Jadi saya buat nota ya. Nota ni iaitu bentuk ni adalah ada satu Ft, lepas tu didarabkan dengan eksponen. Bentuk ni macam ni lah. Ini kita boleh guna first shift theorem. Eksponen ini kita ambil maklumat sahaja. Yang Ft ini kita akan buat Laplace. Lepas kita dapat Fs, maka kita buat generalization. Kalau Fs dapat bentuk apa, kalau Fs tolak A dapat apa pula. Kita just tambah je lah. Tambahkan sahaja. Boleh tak? Okey, kita lihat satu contoh kat sini. Okey, cuma tadi kan saya sebut kita akan Laplacekan kawan eksponen ni kan. Jadi apabila kita nak pergi sini, yang ini. Apabila kita nak buat yang ini ke sini, maka dekat sinilah kita memerlukan jadual Laplace transform tersebut. Yang inilah, yang kiri ni. Yang kita yang table ni kan. Table ini baru kita gunakan dekat situ. Boleh ya? So, kita lihat satu contoh kat sini. Macam mana kita nak buat Laplace yang ini. By using the first shift theorem, find Laplace t squared
times eksponen power of 3t. Sebab kalau kita lihat contoh ini kan, mana ada dalam table Laplace kita nak selesaikan yang ini? Tak ada. Sebab table kita ada satu-satu je. Nampak tak yang ni? Dia ada A, dia ada Tn, dia ada eksponen, dia ada sin, cos, sin hyperbolic dan cos hyperbolic kan? Ini sahaja. So kalau dia a combination of macam ni, kita tak boleh buat. So sebab itulah kita memerlukan first shift theorem. Okay, first shift maksud dia ada eksponen. Eksponen tu jangan dilaplaskan. Kita hanya akan laplaskan t kuasa 2. Ya, kita akan laplaskan t kuasa 2. Eksponen ini kita hanya dapatkan apa? Kita hanya dapatkan nilai A sahaja. 3 kan? 3. So 3 tu kita simpan dulu. Simpan dulu. Jadi we are going to laplaskan t kuasa 2. Jadi kita tengok table, kalau t kuasa 2 adalah bentuk dia. Bentuk dia mana satu? Bentuk dia yang ini kan? Yang ini kan? So kita akan melihat bentuk ini sahaja. Laplaskan dia. So kita ada t kuasa 2 kan? Ini kita ada, soalan ni adalah t kuasa 2 kan? So kita dah boleh agak lah. Kalau t kuasa 2, apa yang berlaku kat sini? Kalau t kuasa 2, dia jadi apa? Dia jadi 2 factorial over berapa? 2 tambah 1 S 3 kan? So jadi kita dah pun laplaskan t kuasa 2 tu. So macam tu lah. Jadi ringkas kita, contoh ini kan, saya tunjukkan jawapan dia. Okey, A dia adalah 3. Laplace transform bagi t kuasa 2 adalah ini. Yang itu. Nampak kan? Ni yang saya terangkan tadi tu. Jadi, maknanya inilah dia Fs. Inilah dia Fs. So, now kita dah dapatkan Fs. Kan? So, kalau Fs tolak A, dia jadi apa? So, dia macam ni lah kan? Macam ni. Kalau sekarang ni, kita ada macam ni kan? Kita ada Fs, kita ada 2 per S kuasa 3, betul tak? So, kalau Fs tolak A, dia jadi apa? Dia jadi 2 per S tolak A kuasa 3. Macam tu. Faham tak? Tapi kita dah tahu A tu sama dengan 3 kan? So kita akan dapat Fs tolak 3 sama dengan 2 over S tolak 3 kuasa 3. So macam tu. Okey. Boleh lah? So jadi kita dapat yang ni lah. Ni dia. Ni, kita dapat ni. Okey. So sama seperti yang saya tunjukkan ini tadi. So macam tu. Okey. So kita lihat teorem tu balik. Ingat semula. Kalau first shift, cara dia adalah kita lihat eksponen, kita dapatkan eksponen punya maklumat sahaja. Itu A tu. Lepas tu kita akan laplaskan kawan eksponen tu. Ya. Dan akhirnya jawapan kita adalah bukannya Fs. Tak. Tapi adalah Fs tolak A. So ini adalah jawapan terakhir tau. Yang ini. Okey. Itu adalah first shift theorem. Okey. Kita pergi pada contoh kedua. Yang ini. Cuba kita lihat. Cuba kita tengok. Apa benda sebenarnya yang kita boleh buat dan kita faham. Okey, now. Sekarang ni kita mencari Laplace eksponen darab dengan cos. Betul tak? So, kalau kita lihat jadual Laplace, dia tak ada combination of both macam ni. Dia ada satu-satu sahaja. Tetapi dalam kes ini, oleh sebab dia ada eksponen ini, dia dia ada eksponen ini, maka dia membolehkan kita menggunakan first shift. Okey, dia membolehkan kita menggunakan first shift
theorem. Okey, jadi first shift theorem menyatakan daripada eksponen kita dapatkan nilai A tu. Nilai A tu adalah negatif 2 kan. So, dan kita simpan dulu. Nanti kita guna last sekali. Guna masa sini. Masa bila kita dah dapatkan Fs, kita dapat ini kan. Kita dah dapat. Lepas tu kita akan masukkan Fs tolak A. Kita dapatkan itu. Di mana F tolak, ini adalah F. S tambah 2 lah. Macam tu. So kita dapatkan jawapan itu. Itu kita guna last sekali. Nilai A ni kita guna last sekali. Tapi ini kita kena cari dulu. Ini. Yang Fs ni kita cari dulu. Fs ini pula kita dapat dari mana? Daripada kawan eksponen. So dia dari sini. Maka kita kenalah buat L cos 3T kan. Laplace. So jadi bila macam ni kita dah jadi senang sebab Laplace ini hanya melibatkan cos. Okey, cuba lihat jadual Laplace tu. Ada tak yang cos? Sure ada kan? Yang ini. Ini? Nampak tak? Kita nak pakai yang ini. Cos ni. Cos ni tadi dia terlihat apa? Ini soalan kita adalah cos 3T, betul tak? So, kalau cos 3T dekat sini, A dia adalah berapa? 3, betul tak? 3, maka dia punya Laplace transform dia akan jadi apa? Akan jadi S over S cos 2 tambah berapa? In 3 kan? 3. So, 3 cos 2, 9. Maka, dekat sini kita dah boleh dapat jawapan. Kita punya Fs adalah S kuasa 2 tambah 9. Okey. So, tapi ini bukan jawapan dia tau. Jawapan dia adalah F S tolak A. Tapi A ni bukannya A3 ni. A ni yang A yang daripada eksponen tu. Iaitu A ni adalah berapa tadi? 2 Alamak, tak ingat. A ni adalah negatif 2. Ya. A ni tadi adalah negatif 2. So, jadi kalau macam tu kita dah boleh terdapat jawapan, iaitu kita gantikan ini. So, kita dapat apa kat sini? Kita dapat kalau F S tolak A, kita dapat berapa? Kita dapat tengok yang ni. Kita ada S tolak A over ni S tolak A kuasa 2 tambah 9. So, kita kembangkanlah. Kita dapat apa ni? Ni kita dapat A tu kan S tolak negatif 2. Kita dapat S tolak negatif 2 kuasa 2 tambah 9. Maka finally kita akan dapat jawapan S tambah 2 over S tambah 2 kuasa 2 tambah 9. Macam ni lah. Okey. So, inilah jawapan dia sebenarnya. Ini adalah Laplace transform bagi fungsi yang diberi tadi tu. So, macam tu. So, jadi saya lalukan jawapan ini sama je macam yang saya terangkan tadi tu. Ni nampak tak? Ini kan? Jadi jawapan dia macam ni lah. Jadi kita dapat yang ini, kita dapat start ini kita start dengan ini, kita dapat yang ini. And finally kita dah dapat Fs dia. Ini adalah Fs. Tapi Fs tu bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah Fs tolak A kan. So, jadi just be careful. A ni jangan salah ambil. A ini daripada eksponen tu ya. A ni datang daripada eksponen tu. Iaitu A tu sama dengan negatif 2 kan. So, kita substitute elok-elok dan akhirnya kita dapat jawapan ini or ini. Tak kisahlah mana satu. Yang ini pun dah okey dah. Dah betul lah tu. Okey. So, inilah dia penggunaan first shift theorem. Kita lihat semula first shift theorem tu macam mana. First shift theorem, saya ulang semula. Dia
mengandungi bentuk yang ini. Dia ada satu function dan dia ada eksponen. So, dari eksponen kita dapatkan maklumat sahaja yang Laplace transform tu hanya tertakluk kepada kawan eksponen itu. So, bila kita dah dapat Fs, maka kita lanjutkan satu lagi kita punya penyelesaian. Kita nak dapatkan Fs tolak A. Itulah jawapan dia. Okay guys, so berikut dekat bawah ni ada dua contoh. Saya bagi jawapan tapi tak ada solution lengkap lah. So cuba yang ni, cuba Laplace eksponen sin, lepas tu cari ini function ft ni adalah ini so jadi masing-masing contoh kedua-dua ni kita perhatikan dia ada eksponen kan. Eksponen dia adalah yang ni, di mana A dia berapa? A dia 1. Yang ini pun sama juga tau, A dia 1. Jadi the only thing yang kita perlu Laplacekan adalah yang saya bulatkan ni, sin ni 1, lepas tu yang ni. Dua-dua ni kena Laplacekan, ya, kena Laplacekan. Itu. Ini kena Laplacekan, ini pun kena Laplacekan. Masuk sini. So kita nak dapatkan apakah jawapan dia. Saya macam tu. Okay, so inilah jawapan dia. Mohon buat dan make sure kita dapat nilai ya jawapan dia. Cuma saya tak tunjukkan dia punya solution. Okay guys, so saya stop video ini sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.